Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini kita memilih satu topik yang saya kira cukup bersesuaian sebenarnya dengan ketika kita berada di bulan kemerdekaan ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah kemerdekaan membentuk peradaban bangsa. Dan kita ada dua orang kuat daripada UPSI ataupun Universiti Pendidikan Sultan Idris yang akan kita hubungi sebentar lagi melalui kemudahan Streamyard untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua tetamu kita. Yang pertama ialah Profesor Madya, Dr. Muhammad Khairi Ibrahim, yang merupakan dekan di Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Itu dia. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu, iaitu Profesor Madya, Dr. Khairi Arifin, yang merupakan pensyarah kanan di Jabatan Sejarah UPSI. Jadi dua tetamu yang saya kira cukup hebat sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Dan sebagai permulaan, barangkali penting jugalah saya dapatkan dulu pandangan daripada yang berbahagia, Profesor Madya, Dr. Muhammad Khairi Ibrahim terlebih dahulu, kerana kita bercakap tentang kemerdekaan membentuk peradaban bangsa. Istilah peradaban bangsa itu juga sesuatu yang mungkin perlu diperjelaskan kepada penonton-penonton kita. Silakan. Dr. Terima kasih. Terima kasih Tuan Sarkawi Jirim, pengacara pada malam ini, Bual Bicara. Alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam Bual Bicara pada malam ini Ruang Bicara. Bual Bicara Bual Bicara pada malam ini. So bila kita bercakap tentang kemerdekaan pastinya kita tidak lepas bulan ini adalah bulan kemerdekaan yang penting untuk negara kita. Maka sempena bulan kemerdekaannya, pastinya kita melihat apakah erti kemerdekaan tentang makna kemerdekaan, bagaimana ia dapat menyumbang dan membentuk peradaban bangsa. Kerana kemerdekaan yang kita capai, yang saya maksudkan di sini adalah hasil usaha bangsa kita sendiri yang kita katakan, yang dikatakan hari ini adalah keluarga Malaysia yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri kita maka pastinya usaha-usaha bangsa kita mencapai kemerdekaan itu satu perkara yang cukup bersejarah yang mungkin kita akan ulas hari ini. Hasil usaha itu mencatatkan bahawa 31 Ogos adalah pada tahun 1957 kita mencapai kemerdekaan. Maka pada hari ini pastinya erti kemerdekaan itu harus kita serap atau kita hayati dalam setiap segenap keluarga Malaysia, baik dari segi peringkat dewasa, remaja, kanak-kanak, baik warga emas dan sebagainya. Tetapi dalam membentuk peradaban bangsa ini, satu perkara yang amat penting, kerana bila kita sebut peradaban, kita membina. Apa yang saya nak katakan tentang peradaban ni, kita membina tamadun kita sendiri. Maksudnya nilai-nilai bangsa yang baik, bangsa yang mempunyai ciri-ciri yang baik, yang membina sebuah negara. Iaitu bila kita sebut tentang kenegaraan, membina negara yang berjaya dan bangsa itu menjadi contoh yang diangkat sebagai peradaban bangsa yang bertamadun tinggi. Ini yang saya maksudkan. Baik, satu penjelasan yang saya kira menarik sebenarnya. Mungkin juga saya ingin dapatkan pandangan daripada Profesor Madya, Dr. Khairi Arifin sendiri. Ini pun satu perkara yang penting jugalah sebenarnya untuk kita sembang-sembang ataupun kita sentuh. Dan yang penting di sini barangkali Dr. Khairi ialah kita nak mengetahui jugalah mungkin ialah antara program dan aktiviti yang mungkin perlu dilaksanakan dalam membina erti kemerdekaan dan juga mewujudkan apa yang dipanggil sebagai kesedaran kemerdekaan itu sendiri, Prof. Ya, pengacara diwa kita Jadi sebenarnya dalam melaksanakan membina sempena majlis sambutan Hari Kemerdekaan ni, pelbagai sebenarnya aktiviti ataupun perkara yang kita boleh lakukan untuk membangunkan, kita kata sebagai satu peradaban bangsa. Jadi sebenarnya aktiviti itu adalah daripada rakyat kita sendiri yang telah merdeka. Jadi sebenarnya ada kaitan
erti kemerdekaan itu kepada peradaban bangsa itu melalui acuan kita. Kita melaksanakan aktiviti, melaksanakan pelbagai acara untuk membangunkan semangat kemerdekaan itu dengan negara kita telah merdeka. Jadi kita lihat pada situasi ini, pelbagai perkara yang boleh, sambutan Hari Kemerdekaan, pelibatan seluruh anggota masyarakat dalam pelbagai acara dan di pelbagai peringkat. Jadi perkara ini sebenarnya menimbulkan rasa kecintaan dan kasih sayang sebab peradaban bangsa ini boleh dibina setelah negara kita merdeka dengan melihat apa yang berlaku dalam sejarah. Kalau kita lihat dahulu, sejarah sebenarnya pada masa itu kita dibelenggu oleh kuasa penjajah, dan bila kita merdeka, kita boleh membina acuan untuk melaksanakan membawa kepada kemajuan ekonomi, politik dan sosial negara kita, dan juga yang paling penting ialah budaya dan bahasa kita. Paling sesuai untuk saya lontarkan soalan ini kerana kedua-duanya adalah daripada UPSI. Barangkali bila kita cakap tentang pendidik, ini juga sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Peranan yang dimainkan ataupun yang perlu dimainkan dan juga pendekatan yang perlu dilakukan oleh pendidik itu sendiri yang boleh dilakukan dalam usaha untuk memupuk erti kemerdekaan itu. Barangkali Dr. Muhammad Hairi boleh menjawab persoalan ini. Ya, terima kasih. Tuan Syakawi, sudah pasti kalau saya ingin menyingkap tentang pendidik dan pendidikan, maka tidak asing lagi kemerdekaan dan pendidikan ini satu yang saya nyatakan satu hubungan yang cukup rapat Kalau kita lihat, saya boleh menyingkap UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris sebenarnya antara universiti yang cukup bersejarah bersejarah, di mana insya-Allah pada tahun hadapan kita akan menyambut 100 tahun UPSI maka UPSI ini sebuah universiti yang cukup bersejarah maka sejak 1922 yang telah melahirkan ramai tokoh-tokoh pendidikan negara dan pemimpin negara, termasuk Allahyarham Tun Ghaffar Baba dan kita juga telah melahirkan tokoh pendidikan yang amat dikenali yang saya boleh nyatakan iaitu tokoh pendidikan negara iaitu Tan Sri Awang Had Saleh yang menjadi satu ikon yang cukup bermakna. Rentetan ini juga kesinambungan daripada seorang pendeta yang cukup dikenali iaitu Pendeta Zakbar atau yang lebih dikenali sebagai Zainal Abidin Ahmad yang banyak berjasa kepada pendidikan negara kita yang sejak 1895 dilahirkan dan sehingga 23 Oktober 1973 baru beliau meninggal dunia Tetapi ini menjadi satu rentetan yang cukup bermakna buat universiti yang bersejarah ini dan juga melahirkan guru-guru sempena bulan kemerdekaan ini dalam kita menghayati nilai-nilai pendidikan dan melahirkan seorang guru yang berkredibiliti dan mempunyai aura-aura ilmu maka pastinya di Fakulti Sains Kemanusiaan sempena bulan kemerdekaan ini kita melaksanakan dengan norma baru tentang menelusuri erti kemerdekaan dan kita melaksanakan webinar dengan tokoh-tokoh yang sejarah seperti Profesor Datuk Dr. Abdullah Zakaria yang kita tokoh yang cukup dikenali dan kita juga mempunyai kerjasama dengan alumni yang cukup bersejarah alumni UPSI yang telah menyingkap bagaimana sejarah pendidikan yang kita mahu guru-guru dan pendidik kita hayati, bagaimana usaha-usaha pendidikan ini membina negara kita yang terus berkembang dari aspek pendidikan. Namun demikian kita juga tidak lupa dari segi apa saya nak nyatakan juga kepada tuan pengacara bahawa kita juga membawa bersama mahasiswa-mahasiswi kita iaitu belia kita kerana belia ini adalah kelompok yang bilangan jumlah yang ramai di Malaysia sudah pasti menyerap erti kemerdekaan di kalangan belia khususnya mahasiswa-mahasiswi melalui Persatuan Mahasiswa Sejarah dan Jabatan Sejarah di UPSI dan semua belia-belia yang kita buka ruang dan mereka untuk menyertai program-program yang kita lakukan secara virtual dengan norma baru. Contohnya kita melaksanakan
pertandingan video pendek merdeka ya untuk wujudnya kerjasama dalam bentuk virtual dan kita juga untuk menguatkan perpaduan selari dengan hukum negara. Pastinya kita juga mengadakan pertandingan ya pakaian tradisional mengikut kaum di Malaysia. Maka dengan semangat kemerdekaan ya, semangat kemerdekaan ini kita juga mengadakan kuis kemerdekaan secara online ya, dan pertandingan mencipta kod poster bertemakan merdeka dari wabak COVID-19. Maka kita membuka peluang ini kepada remaja sekolah, guru-guru, belia dan masyarakat terlibat sama dalam program-program ini yang kita laksanakan bersama mahasiswa-mahasiswi Persatuan Pendidikan Sejarah dan terbuka kepada semua mahasiswa di seluruh Malaysia, universiti awam dan universiti swasta. Menarik daripada apa yang disebut program-program yang telah pun disusun atur. Tetapi barangkali penting jugalah. Saya ingin juga mendapat pandangan daripada Dr. Khairi sendiri. Bila kita cakap tentang generasi muda, ini juga merupakan satu masalah sebenarnya kerana dikatakan bahawa generasi muda dewasa ini mungkin tidak begitu ada kesedaran yang kuat bila kita cakap tentang sambutan bulan kemerdekaan, bila kita cakap tentang sambutan hari kebangsaan, bila kita cakap tentang semangat patriotik di kalangan mereka. Jadi apa yang perlu lagi dilakukan dalam usaha untuk menyedarkan generasi muda bahawa sesungguhnya lah negara masih lagi memerlukan sokongan mereka bila kita cakap tentang topik yang kita bincangkan hari ini. Dr. Khairi. Okey, terima kasih Tuan Syarkawi. Ya, sebenarnya situasi ini sebenarnya merupakan satu cabaran ya. Cabaran kepada negara kita setelah kita merdeka. Kalau semasa kita di bawah belenggu penjajahan kolonial British, kita menghadapi tekanan ataupun eksploitasi yang tidak sama dengan keadaan sekarang. Bila kita merdeka, terutamanya generasi muda ni, dia menghadapi satu arus ataupun cabaran yang begitu ketara sehingga mereka menjadi agak alfa dan agak lalai dengan untuk mengiktiraf ataupun untuk menghargai nilai kemerdekaan itu. Sebab mereka lahir adalah generasi Y ataupun generasi X sekarang ni, mereka tidak menempuh zaman itu dan mereka berada dalam suasana yang telah senang lena di bawah mungkin ibu bapa mereka yang melalui zaman itu. Jadi dalam keadaan kita perlu menyedarkan ini, kita mengambil peranan yang sangat penting untuk memupuk semangat kemerdekaan itu, semangat kesedaran terhadap nilai kemerdekaan itu melalui sistem pendidikan. Ini kita tidak boleh nafikan. Sebab melalui pendidikan ini kita boleh menyedarkan generasi muda ya, terutamanya bermula daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke peringkat universiti, kita dapat membantu mereka menjiwai nilai dan erti kemerdekaan. Sebab kita lihat cabaran sekarang terlalu banyak, utamanya daripada pengaruh luar, utamanya pengaruh dari hiburan seperti Korea, budaya K-pop, budaya punk dari barat. Kemudian dan dalam kalangan remaja sekarang pun juga menghadapi masalah dari segi kesantunan, kesopanan dalam hubungan sesama masyarakat. Kita sebagai masyarakat Malaysia, kita bimbang remaja yang sekarang ini banyak juga yang sudah lari daripada landasan kerana rasa dan nilai hormat itu semakin kurang. Jadi kita hendak memupukkan semangat patriotisme, cinta negara ini dalam dunia pendidikan, di samping menyedarkan mereka tentang semangat dan jiwa kemerdekaan itu, menjadikan diri dan sanubari para generasi muda ini terpahat dalamnya semangat patriotisme dan menghormati negara dan juga masyarakat. Baik, Dr. Muhammad Hari, ini satu lagi persoalan yang menarik. Kita bercakap tentang perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya adalah cabaran terbesar untuk tahun-tahun mendatang sebenarnya. Dan tetapi ramai yang tak mengetahui sebenarnya ia merupakan kunci kunci utama kepada kelangsungan hidup kita sebagai sebuah negara. Jadi bagaimana? Apakah Prof melihat ataupun Doktor melihat bahawa ini juga merupakan satu masalah yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua rakyat Malaysia sebenarnya? Mungkin terima kasih Tuan Syarkawi. Kalau kita lihat kesinambungan yang saya nak sambung daripada Profesor Madya Dr. Khairi tadi, mengatakan bahawa bagaimana kita perlu mengukuhkan rasa kemerdekaan itu.
Maka dalam mewujudkan apa yang dikatakan oleh Tuan Sarkawi itu, maka yang sebenarnya kita mempunyai asas yang kukuh dengan rukun negara. Kita mempunyai rukun negara yang sebenarnya jika dihayati dengan mendalam, setiap individu yang setiap individu ni saya nak katakan sebahagian dalam keluarga Malaysia. Maka kalau dalam sebuah institusi keluarga yang kecil itu, jika setiap individu memahami apa yang dikatakan dalam rukun negara, pastinya kita akan mengikuti dan menghayati apa yang harus kita lakukan sebagai seorang individu, sebagai seorang warga negara, sebagai seorang yang saya nak nyatakan adalah sebagai seorang rakyat Malaysia dan generasi Malaysia. Pastinya ini menjadi satu titik tolak yang penting, titik tolak yang penting kepada masyarakat kita, menghayati bagaimana apa yang disuruh oleh setiap agama yang mengarah kepada kebaikan dan perpaduan. Apa yang kita perlu lakukan sebagai seorang warga negara yang patuh kepada raja berperlembagaan, dan bagaimana prinsip-prinsip rukun negara lagi yang lain itu yang sebenar menuju ke arah satu visi yang jelas, matlamat yang jelas, iaitu membina sebuah negara yang mempunyai peradaban bangsa yang amat baik dan merealisasikan apa yang kita mahukan adalah keharmonian, hidup aman damai, dapat pergi ke sana dan kemari dengan bebas, dan kita dapat bersama-sama menghayati bersama keluarga kita, bersama rakan taulan dan juga rakan-rakan kita di sekolah, baik Melayu, India, Cina dan kaum bumi putera lain, dan termasuk komuniti orang asal. Maka ini adalah satu kemerdekaan yang terus kita perlu hayati dengan penuh makna dalam diri setiap individu. Ini saya rasa antara perkara-perkara penting yang kita perlu perteguhkan mengenai rasa dan mendalami erti dan menghayati rukun negara. Baik, ini soalan yang tepat saya tujukan sebenarnya kepada Profesor Madya, Dr. Khairi Arifin. Ialah saya tahu anda merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Sejarah di UPSI. Mungkin juga ialah sejarah kemerdekaan negara mungkin perlu dilihat semula oleh generasi muda terutamanya. Dan apakah Prof merasakan bahawa mungkin juga sejarah kemerdekaan negara ini dapat membina sebenarnya peradaban bangsa rakyat Malaysia? Okay, terima kasih Tuan Syarkawi. Sebenarnya dalam konteks ini generasi muda utamanya kena menelusuri peristiwa sejarah silam. Sebab kalau mereka mengkaji dan melihat apa yang berlaku sebelum merdeka, mereka dalam kalangan generasi muda ni barulah dapat mempunyai rasa empati, rasa yang seolah-olah mereka berada pada situasi itu. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah itu perlu dilihat, perlu dikaji. Contohnya kita lihat kebangkitan orang Melayu pada era di Perak dulu yang menentang British, itu contohnya Datuk Mahajalela, kebangkitan oleh Tok Janggut, kebangkitan Haji Abdul Rahim. Peristiwa itu berterusan sampailah kepada kesedaran masyarakat Melayu untuk berpersatuan, membina bangsa, untuk membangunkan semangat bangsa daripada belenggu penjajahan British sehinggalah kepada kemasukan Jepun. Rentetan peristiwa inilah sebenarnya memberi orang kata kesedaran kepada masyarakat. Apabila kita lihat pada era kolonial British, orang Melayu terutamanya mereka terbelenggu, berada di bawah sistem pendidikan yang dieksploitasi oleh orang Inggeris, iaitu hanya memberi pendidikan orang Melayu pada peringkat sekolah rendah saja yang menggunakan pengantar bahasa Inggeris. Kemudian masyarakat pada masa itu tak wujud dalam bentuk masyarakat Malaysia. Mereka hidup terpisah, orang Cina dengan kegiatan ekonominya perombongan, perniagaan, orang India kegiatan ekonominya dalam pertanian di ladang getah, orang Melayu duduk di luar bandar. Jadi kita nampak situasi tersebut sebenarnya memberi banyak pengajaran kepada peradaban bangsa sekarang ini supaya mereka menghayati dan menilai. Jika berlaku sebegitu dalam keadaan dunia pada hari ini di Malaysia, bermakna situasi itu mencapai pada tahap yang lama, bermakna kita mudah lagi dijajah oleh orang luar dan diambil kesempatan oleh kuasa-kuasa lain untuk mengeksploitasi dengan keadaan kita yang tidak bersatu. Jadi generasi muda yang pada hari ini
sebagai tiang negara, perlu ada kesedaran sejarah itu untuk memahami bahawa penat perik jerih orang terdahulu untuk memerdekakan negara. Dengan cara itu, mereka dapat menghargai dan menilai dan mengangkat martabat negara kita ini sebagai peradaban negara kita ini juga dihormati oleh orang masa lalu. Siapa yang perlu kita harapkan? Ialah generasi muda pada hari ini. Kita bimbang kerana generasi muda hari ini juga, kita lihatlah dalam media sosial sudah macam tu saya katakan sebagai kurang sensitif dengan orang-orang yang lebih senior, veteran. Ada di antara mereka yang berbahasa kurang enak, kurang sedap didengar. Kalau kita lihat Wira. Jadi kita risau kebimbangan itu. Kita nak bina satu peradaban bangsa setelah mereka ini dan yang mempunyai ciri jati diri yang dapat memahami pelbagai situasi. Yang kita kata wujudnya di situ satu konsep kecerdasan emosi dalam kalangan masyarakat dengan mengambil peristiwa sejarah untuk dijadikan teladan bagi generasi hari ini dan untuk kehidupan mereka seterusnya perkara ini berlaku berterusan ialah rasanya dunia ni kiamat lah. Itu yang saya dapat ceritakan di sini. Menarik apa yang Dr. Khairi sebut. Tetapi mungkin juga pandangan daripada Dr. Muhammad Hairi sendiri dalam persoalan ini. Kita dah merdeka sebenarnya doktor ya, lebih daripada ataupun sudah pun mencahat 64 tahun. 64 tahun. Satu jangka masa yang cukup panjang sebenarnya. Apa sebenarnya cabaran dalam membentuk peradaban bangsa Malaysia ini? Di mana masalah? Mungkin antara cabaran yang kita nampak pada masa kini dalam membina peradaban bangsa ini, mungkin juga komuniti kita, termasuk antara cabaran kita adalah membina sejarah, mengenali sejarah dan menyingkap keperi pentingnya sumbangan terutamanya kelompok belia kelompok belia yang majoritinya atau bilangan besarnya berada di negara kita. Maka melalui pendidikan ini satu perkara yang penting melahirkan belia yang berilmu tinggi dan berdaya saing dan dapat menangkis yang kita katakan penjajahan fikiran penjajahan fikiran melalui media yang di mana sekarang dalam kemudahan teknologi tinggi internet yang tanpa sempadan dunia tanpa sepadan membawa anasir-anasir lain yang cuba menjajah fikiran. Maka untuk melahirkan satu peradaban bangsa ini sudah pasti memerlukan belia yang mampu membina sebuah negara yang utuh dengan perpaduan, dan keutuhan itu perlu disokong dengan seorang belia yang bijak bijak menilai dan menganalisis sumber-sumber informasi yang datang dan yang cuba mempengaruhi fikiran penduduk kita, khususnya belia yang bakal menjadi pemimpin masa akan datang. Maka khususnya belia ini kita haruslah bawa mereka ke arah menghayati yang saya katakan tadi, menghayati rukun negara. Dan dalam pada itu juga kita perlu membina keterlibatan golongan belia ini yang bersama-sama mereka untuk kita bawa mereka libat sama libat sama. So apa yang saya nak katakan adalah apabila kita katakan dia libat sama maka kalau dari aspek pendidikan di UPSI kami sedang membina yang dinamakan Heritage Trail Contohnya dalam Heritage Trail ini kita akan libatkan golongan-golongan mahasiswa dan belia terlibat sama, dan mereka ini akan menerusi kawasan-kawasan yang dikatakan bersejarah contoh kalau di daerah Mualim kami mempunyai Battle of Slim Battle of Slim, bagaimana perjuangan bangsa Melayu bersama bangsa-bangsa yang lain mempertahankan usaha-usaha di ketika zaman Jepun cuba menyingkap dan cuba menjajah di kawasan daerah Slim ini dan menjadi laluan kepada mereka. Maka perjuangan itu kita perlu bentukkan mungkin dalam bentuk-bentuk tugu dan sebagainya menjadi poin-poin heritage trail yang membawa golongan-golongan belia ini terlibat sama
dalam industri pelancongan khususnya. Dan dalam masa yang sama kita memperkenalkan pendidikan dan sejarah. Maka EDU Tourism dan Heritage ini bergabung dalam 3 bentuk yang saya katakan 3 dimensi yang boleh kita lihat secara visual, mungkin secara dokumentari, tetapi di lapangan atau secara realiti kita mempunyai tempat-tempat yang menjadi persinggahan buat mereka melihat keadaan sebenar. Maka ini yang dapat mereka merasai keadaan sebenar dalam menghayati erti kemerdekaan dan bagaimana mereka dapat libat sama dan mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut, termasuk tempat-tempat baru yang perlu kita bangunkan selari dengan hasrat negara. Okey, tak puas rasanya lah. Banyak lagi persoalan yang boleh kita kongsikan bersama, tetapi macam biasalah masa sebenarnya cukup mencemburui kita. Tapi apapun, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Hairi Ibrahim dan juga kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Khairi Arifin kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan insyaAllah mungkin di masa-masa yang terdekat ini kita masih lagi berada di bulan kemerdekaan ini, kita perlu bercakap banyak tentang isu yang berkaitan dengan semangat kebangsaan rakyat Malaysia, semangat patriotik rakyat Malaysia dan macam seruan yang dikeluarkan oleh kerajaan sekarang ini sempena dengan sambutan bulan kemerdekaan ini. Kita harus kibarkan jalur gemilang misalnya, tetapi berapa ramai rakyat Malaysia yang sekarang ini sedang mengibarkan jalur gemilang? Saya ada di belakang saya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu saya pesankan, kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19. Jadi jangan lupa ikutilah SOP yang telah pun ditetapkan. Kita jaga keluarga kita, dan yang penting juga kita jaga negara kita. Jumpa lagi.